Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan muslimin dan muslimat, kita mulakan kuliah dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah dan limpah kurnia Allah, tuan-tuan, pada malam ni kita dapat lagi bertemu dan meneruskan kuliah pengajian kita di surau Al-Ihsan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai mukadimah pada malam ini, sebelum kita membaca kitab perisai bagi sekalian mukallaf, insya-Allah saya bawa sepotong hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang mungkin sebahagian daripada tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Satu orang sahabat Nabi yang nama dia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma, katanya Nabi SAW bersabda, kata Nabi, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwa an-na'li bin na', hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Wa inna bani Israel tafarraqat ala 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum fin nar illa millatan wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Wa 'inda Abi Dawud ziyadah, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwam tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalab kama yataraja al-kalab bi sahibihi la yabqa minhu 'irq wa la mifsal illa dakhala. Atau kama qal. Satu yang mula tadi hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan yang kedua ada tambahan daripada riwayat Abi Daud. Hadis ni tuan-tuan, Nabi cerita tentang penyakit, tentang musibah, tentang benda, tentang bala yang akan menimpa umat Nabi. Di antara bala yang besar yang akan menimpa umat Nabi SAW bukan nanti macam bencana alam. Bala yang besar yang akan menimpa umat Nabi lebih daripada yang kita faham, berbentuk bencana ataupun berbentuk benda-benda yang menyakitkan. Bala yang akan menimpa umat Nabi yang Nabi cerita dalam hadis ni ialah menyentuh soal iman dan Islam, menyentuh soal prinsip dan pegangan, menyentuh soal kepercayaan dan ketuhanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berapa bulan tuan-tuan? 13 Februari. Dah masuk dah 14 Februari. Malam ni mereka nanti riuh, geng-geng hak sambut Valentine's Day.
kita saja pilih hadis ni tuan-tuan untuk kita membuka pemikiran kita. Dan saya tahu yang main pada malam ni tak terlibat pun dengan sambutan tu. Tapi satu benda yang kita kena bimbang dan kita kena risau, benda ini bagi setengah orang Islam nothing. Orang putih kata tak ada apa-apa kepada dia. Hang keluarlah fatwa kata tak boleh sambut pun, dia akan sambut juga. Katalah fatwa ni, fatwa keluar kata perayaan atau sambutan Valentine's Day menyentuh soal roh, soal kepercayaan kepada benda-benda yang lain daripada Islam, dia akan sambut juga. Sebab Nabi SAW, Nabi dah gambarkan dalam hadis yang kita baca ni benda yang akan menimpa umat Nabi. Nabi kata la ya'tiyanna ala ummati, akan berlaku kepada umat aku. Nabi kata ma ata'ala bani Israel, seperti mana yang pernah berlaku kepada Bani Israel. Benda yang nak menimpa umat aku ni, Nabi kata, ialah benda yang betul-betul sama seperti apa yang menimpa dan berlaku kepada Bani Israel. Hazwan na'l bin na'l, maksud dia selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, betul-betul macam Bani Israel kena. Nabi kata. Kata Nabi SAW, hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah, sampai ke satu tahap kalau ada di kalangan Bani Israel yang mereka ini berzina dengan mak mereka, lakana fi ummati man yasna'u dhalik, nescaya akan ada di kalangan umat aku yang kelaku perangai macam tu. Kalau ada, Nabi kata, Bani Israel dulu ni Bani Israel, man ata ummah, dia berzina dengan mak dia alaniyah, terang-terang. Akal tak boleh terima tuan-tuan benda ni. Pasal apa? Pasal mak kita. Tuan-tuan, hak ada iman, baik kalau kita kata non-Muslim sekalipun lah tuan-tuan. Dosa kata hak ni, hak yang beriman, yang bertauhidkan Allah, yang ada roh Islam. Kalau kita fikir binatang sekalipun, dia tak agak mak dia. Dia akan cari betina lain, kerana dia tahu yang tu mak dia. Tak pernah jumpa kucing duk buat mamun, dia agak mak dia, tak ada. Tapi Nabi SAW, Nabi nak beritahu punya celaru, punya kalutnya, punya ghaflah yang duk ada ni. Kalau Bani Israel ada di kalangan mereka ni berzina dengan mak dia terang-terang, lakana fi ummati man yasna'u dhalik, umat aku akan ada. Nabi kata, buat lagu tu. Kata Nabi SAW, Nabi nak gambarkan yang lebih dahsyat daripada itu. Yang tadi cerita tentang sosial, tentang akhlak, tentang perangai. Tuan-tuan boleh bayang, kalau satu orang tu berzina dengan mak dia, bermakna dari sudut nilai akhlak, kalau kita kata tak ada lah benda yang lebih teruk daripada satu orang yang gamak bersama dengan mak dia. Jadi tak heran hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar berita satu Tok Wan sudah pun rosakkan cucu dia sendiri. Kalau hari ni tuan-tuan dengar sumbang mahram berlaku di kalangan di antara adik dengan kakak dia sendiri, abang dengan adik perempuan dia, budak umur baru 12 tahun dengan budak umur 8 tahun. Kita pun pening, boleh ke mereka ni? Dia sampai tahap tu tuan-tuan. Makna dia, Nabi nak beritahu satu benda yang dahsyat ni, apa dia? Bersama dengan mak sendiri. Makna dia kurang daripada tu, lebih lagi tu ada. Dari sudut nilai akhlak, bersama dan berzina dengan ibu sendiri tu cukup teruk punya. Dan benda yang duk jadi hari ni tuan-tuan, benda yang sudah pun Nabi sebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Benda ni tak berhenti di sini, sambung daripada hadis ni. Nabi dah cakap pula tentang rosaknya akidah umat. Hak tadi akhlak tuan-tuan, hak ni bab akidah. Nabi kata wa inna bani Israel, sesungguhnya Bani Israel dulu tafarraqat, depa terpecah dan berpecah ala sintain wa sab'ina millah, dalam berpegang dengan agama ni depa pi pecah sampai 72 puak. Millah tu agama. Agama satu je, Islam.
Agama ni hak mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala satu je. Tapi dalam nak pegang agama tu dia pecah, dia pergi faham. Maksud dia akidah dia tu pergi jadi sampai 72. Dan Nabi kata wa taftariqu ummati, dan umat aku akan terpecah ala 73 millah, sehingga 73 pecahan dalam bab kepercayaan, ideologi ataupun kita kata akidah mereka. Nabi nak habaq kata cabaran yang kata umat akhir zaman ni tuan-tuan, nak jaga iman cukup susah. Nak jaga iman anak-anak, kita mampu doa je kepada Allah, dan kita didik anak kita daripada kecil. Dia dah besar dah, umur dia 18 tahun, dia langkah masuk universiti, kita tawakal daripada Allah. Dari kecil kita asuh dia, bagi sekolah agama, bagi mengaji Quran, hantar. Tak mana orang kata boleh mengaji tarannum ke, hantar pergi, bagi boleh mengaji tarannum. Bukan takat dia pandai Quran, dia boleh jadi qari pula dah. Ada sekolah agama kita hantar pergi, belanja sikit duit. Orang kata bagus ni, sekolah ni, hantar. Tapi sampai satu masa, tuan-tuan kena terima yang kata anak yang kita didik daripada kecil ni, dia akan bawa diri dia dengan bekal hak kita duk bagi kat dia. Umur dia 18 tahun, dia dapat universiti apa mana ke, dia akan pergi, dan dia akan jauh daripada kita. Masa tu doa yang kita boleh buat dan nasihat dekat dia. Dia nak baca artikel apa ke, dia nak terpengaruh dengan apa ke, dia nak pergi jadi merapu apa, yang ni pun kita tak tahu. Tuan-tuan kita duk cakap ni, tuan-tuan baru ni pun kita bercakap. Mana ada satu bapa mau anak dia pergi jadi sesat? Tiba-tiba kalau Allah nak uji anak dia, hidup jadi satu orang mengaku jadi rasul pula dah akhir zaman. Tak merapu ke tuan-tuan? Tak ada satu bapa pun yang didik anak dia daripada kecil ni, aku bagi hang sekolah agama, bagi hang hafal Quran, bagi hang pandai agama, hang satu hari nanti mengaku jadi nabi ya. Tak ada. Tapi dia boleh pergi jadi lagu tu. Tuan-tuan, ni Nabi nak beritahu sampai tahap tu punya gawat yang kata umat akhir zaman. Kata Nabi SAW, kulluhum finnar, semuanya ke neraka, illa millatan wahidah, kecuali satu golongan saja yang selamat daripada 73 tadi. Hadis ini disambung lagi, kata sahabat-sahabat, qalu man hiya ya Rasulullah, siapa dia satu golongan yang selamat itu? Ni umat Nabi akhir zaman, kalau tuan-tuan mengaji tentang tentang firqah Islam, pecahan-pecahan agama ni. Dalam Islam ni ada firqah, ada firaq, ada puak-puak. Bahkan kalau tuan-tuan mengaji dan kaji dalam dalam kepercayaan ataupun kita kata firqah Syiah saja, dia nanti pecah sampai berapa dah. Tak salah saya 20 lebih. Ada orang buat kajian benda ni, dengan Rafidah dia, dengan Imamiyah dia, dengan Zaidiyah dia, dengan apa semua ni. Tak tu saja pun tuan-tuan, dia pergi jadi lagu tu dah. Khawarij lagi, sagi main Murji'ah pula dah, hak jenis dua harap je. Sagi main Jabariyah pula, dia kata Tuhan ni Tuhan paksa kita. Kalau kita dah jahat nak buat lagu mana, memang kita ni lahir jahat dah. Tuhan yang paksa kita jadi jahat lagu ni. Jabariyah, dah hang tu jahat tak mau mengaku, tapi jadi Jabariyah pula dah. Macam-macam, kalau dicampur-campur memang ada 73. Dan kita ni hak berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kita dah mengaji akidah ni pun Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita konsisten kata kita ni hak Nabi maksudkan. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, man hiya ya Rasulullah, siapa dia depa ni hak satu selamat tu? Ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabat-sahabat aku pegang dan tetap atas jalan tu. Makna dia yang tak lari daripada hadis Nabi, daripada sunnah, dan juga Quran, hak Quran yang duk pegang. Hak mana sandaran terus kepada Quran dan hadis Nabi, yang tidak terpesong daripada apa yang Nabi duk beritahu daripada hadis-hadis, yang ni hak selamat. Habis kalau duk mengaku, duk pergi dakwa kata Umar Al-Khattab ni kafir, ni tak ada. Pasal sepanjang hidup Nabi tak pernah kata Umar Al-Khattab ini satu hari nanti akan jadi satu orang yang rosak akidah dia. Tak pernah ada.
Pasal apa hampa mai di akhir zaman hampa pergi kata lagu tu? Pasal Umar Al-Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan Uthman Ibn Affan, mereka ni sudah pegang tampuk khalifah sebelum daripada Ali Ibn Abi Talib. So hari ni hampa nak kata tiga yang awal ni semua terkeluar daripada Islam. Tuan-tuan boleh bayang punya karut tu ada. Tu pun ada orang boleh percaya dan dia boleh terima apa hati dakwah ni. Pegang ni tuan-tuan, hak Nabi kata apa? Yang nak selamat ni ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dengan sahabat-sahabat aku duk pegang sepanjang hidup kami. Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada dalam sunnah, Nabi pernah bagi tahu tentang apa semua, tentang apa kafirnya sahabat-sahabat tertentu. Tuan-tuan, Nabi ni Rasulullah, Nabi tahu apa yang nak jadi. Nabi bercakap benda yang 1400 tahun dulu, Nabi cakap dah apa yang nak jadi hari ni. Takkan Nabi tak tahu apa nak jadi dekat Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab. Takkan Nabi nak tolak Abu Bakar pergi jadi imam pada ketika Nabi sakit. Tapi tuan-tuan, ini yang kata akidah ni tuan-tuan, benda yang bersimpul dalam hati ni tak ada siapa yang boleh hidup ongkai, hidup bagi ikat, melainkan diri sendiri. Yang mula tadi Nabi cakap tentang soal akhlak, sosial, soal apa semua ni. Lepas tu Nabi kata jauh daripada tu, umat aku akan lebih teruk daripada Bani Israel dari sudut pecahnya mereka dalam bab akidah sehingga 73 puak. Yang satu je akan selamat, Nabi kata. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi, dan ada lagi satu riwayat dalam riwayat Abi Daud akan ada tambahan di sana. Nabi kata wa innahu, kata Nabi, sesungguhnya sayakhruju fi ummati aqwam, akan keluar, akan timbul di kalangan umat aku beberapa puak. Beberapa puak ni, mereka ini dalam 72 tadi. Hak satu je selamat. Akan timbul di kalangan umat aku beberapa puak. Nabi kata tatajara bihim tilkal ahwa, akan dijalari pada mereka ni, akan menjalak pada mereka ni bahaya penyakit. Apa dia? Kata ulama, tilkal ahwa yang dikatakan oleh Nabi, yang tunduk kepada hawa nafsu tu ialah golongan yang suka buat benda-benda bid'ah yang sesat-sesat, benda-benda baru yang pelik-pelik. Ni sambut Valentine's Day, benda pelik. Awak Nabi ni tuan-tuan, Nabi tak kasih sayang kat dekat isteri-isteri dia. Tentang kita hari kita nak tak apa, kita lah ni kita sambut pasal kita suami isteri. Kita kena buat juga. Akan ada di kalangan umat aku, Nabi kata, menjalak penyakit di kalangan mereka ni. Mereka suka cipta benda-benda yang baru, benda-benda tu bid'ah, benda-benda yang sesat-sesat, dakwaan yang pelik-pelik. Ni mai duk mengaku jadi Tuhan, tu lagi teruk pada bid'ah dah. Mai duk mengaku jadi Rasul, duk mai mengaku kata dapat wahyu, duk mai kata Sayyidina Abu Bakar malam mai jumpa aku belakang rumah. Ada juga jenis gitu tuan-tuan. Dan ada pula pengikut-pengikut dia pelik sungguh buat ni. Dia pergi abang kata dia jumpa Sayyidina Umar bagi satu watikah pelantikan dekat dia, orang boleh ikut. Pelik. Ni akan menjalak di kalangan umatku, Nabi kata penyakit tu kama yatajaral kalabu bi sahibih, seperti mana kalau tuan-tuan, Nabi kata seperti mana menjalarnya bahaya penyakit anjing gila kepada mangsa dia. Kata Nabi, la yabqa minhu irqun wala mifsal illa dakhalah, tidak ada satu urat sendi pun di tubuh dia melainkan penyakit itu akan meresap masuk, menjalak dalam tubuh dia. Lepas tu kita tak heran tuan-tuan, tuan-tuan tengok mengaku jadi Tuhan, kalau tak ada apa, duduk atas kursi roda ya, tangguh-angguh kan. Bini sebelah duduk tolak kerusi dia tuan-tuan, pakai lebih kemas daripada bini kita. Dengan tu dia punya tudung, bodoh lagi tutup. Kita boleh bayang macam mana. Kalau tengok kepada zahir, macam kemas. Bini ustaz pun tak lagu ni, dia berkata. Orang boleh percaya, walaupun dia sampai ke tahap tu. Yang ni Nabi kata ni, penyakit tu dia serupa penyakit anjing gila
yang kalau kena dia masuk dalam tubuh dan dia duduk menjalak dalam tubuh. Kita buat contoh tuan-tuan, penyakit-penyakit apa lagi? Nabi gambarkan ni satu benda bentuk hina, nak bagi tahu kata penyakit ni penyakit yang hina, yang teruk, yang dia menjalak dalam tubuh, tak boleh buat apa. Penyakit kuku pun sudah dah. Tak, tu pun susah dah. Ayam kena awak, mampu habis. Ni nak abang kata penyakit ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca itu riwayat Abi Daud, ada tambahannya di situ. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ambil iktibar daripada hadis yang kita baca ni, sepanjang masa kita kena hati-hati, dan sepanjang masa kita kena jaga iman dan akidah kita, jaga iman anak-anak kita, isteri kita, dan tidak ada cara lain untuk selamatkan iman dan akidah ini melainkan dengan ilmu yang dipelajari dan dengan amalan bersandarkan ilmu yang kita duk belajar. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. Baik, tuan-tuan, kita menggunakan perisai bagi sekalian mukallaf